Salam sejahtera semua dan selamat datang sekali lagi ke channel ini Current Sphere MY. Malaysia sedang masuk fasa yang sangat berbahaya sebab bila angka ekonomi nampak cantik, rakyat boleh menjadi leka dan kerajaan boleh menjadi terlalu selesa. Dalam politik, angka bukan sekadar data, ia adalah senjata kuasa untuk menghalalkan naratif, menutup kelemahan dan menuntut sokongan tanpa soal. Benarkah Malaysia sedang menang ataupun kita cuma sedang dipujuk untuk percaya? Hari ini dua berita besar muncul serentak. Yang pertama, Menteri Ekonomi Akmal Nasir kata Malaysia mencatat kadar pengangguran terendah dalam 11 tahun. Pendapatan isi rumah pun naik, kemiskinan tegar turun, KDNG suku keempat 2025 dianggarkan berkembang 5,7%. Dan yang kedua, ringgit tembus parapsikologi 3,99 berbanding dolar Amerika Syarikat, yang paling kukuh dalam lebih 7 tahun. Dua berita ini kalau digabungkan bunyinya macam satu mesej yang jelas. Era Anwar ini berjaya, ekonomi semakin sihat, Malaysia semakin kuat. Dan di sini saya ingin memainkan naratif yang ramai penyokong kerajaan sedang laungkan dengan kuat. Anwar, Perdana Menteri terbaik sepanjang zaman Malaysia. Lebih baik dari semua sebelum ini. Bukan sebab slogan tetapi sebab angka, yang kononnya angka tidak menipu. Tetapi kita kena lebih matang. Angka boleh benar, namun maksud di sebalik angka boleh dimanipulasi. Pengangguran rendah itu bagus, tetapi rakyat tetap tanya, kerja apa? Bergaji berapa? Cukup makan ataupun cukup angka? Perotak pendapatan isi rumah naik 3,8% memang nampak positif, tetapi kalau kos sara hidup naik lebih tajam di tempat tertentu, purata itu boleh menjadi sekadar ubat pelali untuk menutup luka sebenar. Namun kalau kita jujur, gabungan dua petunjuk ini, pasaran buruh stabil dan ringgit mengukuh, memang memberikan gambaran yang kerajaan Anwar sedang mengemudi ekonomi dengan lebih kemas berbanding banyak era sebelum ini. Dalam sejarah politik kita, tidak semua Perdana Menteri mampu dapat paket lengkap begini pada masa yang sama. Ekonomi berkembang, mata wang kuat, dan bantuan tunai serta sara digerakkan dengan agresif. Dan di sini penyokong Anwar akan kata, inilah bukti ekonomi madani bukan retorik. RMK 13 disebut sebagai hala tujuh jangka sederhana, menaikkan shilling, dan menaikkan lantai. Kalau benar pelaksanaan ini konsisten, Anwar memang berpotensi tercatat sebagai PM yang bukan sekadar pandai berpidato, tetapi mampu mengubah struktur. Tapi, mari kita cucuk sedikit. Kalau ringgit mengukuh, adakah kerajaan akan berani hentikan budaya bermegah, seolah-olah ini kemenangan mutlak? Sebab dalam ekonomi terlalu awal untuk meraihkan kejayaan boleh menjadi permulaan kejatuhan. Bila pemimpin percaya yang mereka terbaik sepanjang zaman, mereka mudah menjadi kebal untuk ditegur. Seterusnya, bila kadar pengangguran rendah dan bantuan tunai bergerak, adakah ini bukti reformasi sebenar ataupun cuma strategi menenangkan rakyat menjelang musim politik seterusnya? Bantuan memang perlu, tetapi kalau ia menjadi candu, ia tidak melahirkan rakyat berdaya, ia akan melahirkan rakyat yang bergantung. Dan soalan terakhir yang paling tajam, kalau Anwar betul-betul adalah PM terbaik sepanjang zaman, kerana angka ekonomi ini, mengapa kos sara hidup masih menjadi ketakutan harian rakyat dan mengapa rasa tidak cukup itu masih wujud di bawah angka yang kononnya menang? Ini soalan yang boleh membuat orang marah sebab ia menggugat naratif besar. Hakikatnya ekonomi boleh kelihatan hebat di atas kertas, tetapi rakyat menilai melalui perut, bil dan juga dompet. Kalau majoriti masih rasa sempit, maka kejayaan itu cumalah kejayaan pentadbiran dan bukan kejayaan kehidupan. Jadi saya ingin tutup video kita kali ini begini. Kalau Malaysia benar-benar sedang menuju negara berpendapatan tinggi menjelang 2030 seperti yang digambarkan, adakah Anwar akan dikenang sebagai Perdana Menteri terbaik sepanjang zaman? Atau sebagai Perdana Menteri yang paling pandai membina ilusi kejayaan melalui angka? Jadi, kawan-kawan, apa kata Anda?